Dewan Rakyat lulus usul rancangan Malaysia ke-12. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Setelah melalui 4 hari sesi perbahasan dan 3 hari penggulungan oleh Menteri Bertanggungjawab, usul rancangan Malaysia ke-12 diluluskan menerusi undi suara. RM ke-12 dibentangkan oleh Perdana Menteri pada 27 September lalu merupakan pelan pembangunan menyeluruh yang akan diperkenalkan beberapa pembaharuan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mapan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Malah peruntukan pembangunan sebanyak RM400 bilion sekaligus merupakan jumlah terbesar pernah diusulkan. 4 matlamat utama dalam tempoh RM ke-12 telah digariskan. Pertama, pertumbuhan KDNK disasarkan pada kadar 4.5 hingga 5.5% setahun dalam tempoh 2021 hingga 2025. Kedua, purata pendapatan isi rumah dianggarkan sebanyak kira-kira RM10,000 sebulan pada tahun 2025. Ketiga, jurang KDNK per kapita antara wilayah Tengah dan Sabah dikurangkan kepada 1:2.5, manakala bagi Sarawak dikurangkan kepada 1:1.2 pada tahun 2025. Dan akhir sekali, pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% kepada KDNK pada tahun 2030 berdasarkan intensiti pelepasan pada 2005 sejajar dengan Perjanjian Paris 2015. Terdahulu, Menteri di Jawatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerusi penggulungan berkata, kajian berhubung pewujudan yang undang-undang dana politik sedang dilaksanakan dengan memberi fokus kepada aspek pengawal seliaan sumbangan politik yang berteraskan prinsip ketelusan dan accountability. Kajian mengenai akta itu juga akan mengambil kira pandangan pihak berkepentingan bagi memastikan mekanisme pelaksanaan yang berkesan. Akta yang sedang dalam kajian ini juga akan mengambil kira pandangan pemegang taruh bagi memastikan mekanisme pelaksanaan yang berkesan. Berdasarkan laporan semakan semula ACP, inisiatif 123 untuk mengkaji pengubalan undang-undang baru berkaitan sumbangan dana politik ini diberi tempoh masa bermula Januari 2021 hingga Disember 2022. Sekiranya ia bersesuaian selepas mengambil kira pandangan kepada pemegang taruh, ia akan dibawa kepada mesyuarat JKK-MER iaitu Jawatan Kabinet di atas mesyuarat Jemaah Menteri dan tertaluk kepada dasar kerajaan semasa. Mengenai cadangan mewujudkan Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak GSKK pula, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan akan menitik beratkan penubuhan Mahkamah JSKK dalam projek mahkamah yang baru dan akan datang. Sebuah badan bukan kerajaan iaitu Majlis Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan ditubuhkan di setiap kawasan Parlimen. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, NGO berkenaan akan dijadikan pusat untuk menyampaikan segala maklumat dan peluang-peluang yang ada di bawah Medek. Situ nanti dia akan ada pengurusinya, urusianya yang ditekun dan semua agensi akan letak dia duduk di bawah majlis ini dan pada masa ini kita akan melibatkan pemimpin tempatan untuk kita membantu dan menyampaikan peluang-peluang yang ada di bawah Medek. Berhubung perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang gulung tikar pula, beliau berkata segala permohonan bagi membantu usahawan yang masih bersemangat meneruskan perniagaan telah dipermudahkan dalam tempoh pandemik ini. Sebab itu saya dah umum dah. Saya kata mana dia penjaga kerajaan tak perlu cek situs, tak perlulah nak tengok dia punya secret,
Tetapi kalau dia benar-benar tengah sesak, kita kena bantu. Ini dalam keadaan luar biasa. Besok ekonomi dah pulih, okey. Boleh ikutlah prosedur-prosedur biasa. Ini telefon saya. Tahniah Menteri. Speaker kita puji. Walaupun lelaki berjiwa wanita. Kita puji. Ya. YB Menteri. YB Jelutong. YB Jelutong. Tanpa wanita, siapalah kita. Beralih ke sesi penggulungan perbahasan titah diraja sesi Dewan Negara. Sepanjang tempoh 8 bulan pertama tahun ini, 81.9 bilion ringgit nilai pelaburan dalam sektor perkilangan telah diluluskan, meningkat 32.7% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Senator Datuk Lim Bang Hong, sememangnya banyak syarikat multinasional dalam industri teknologi tinggi berintensif modal mempamerkan keyakinan tinggi terhadap potensi Malaysia sebagai destinasi pelaburan di rantau ini. Ini termasuk syarikat AT&SAG yang berpangkalan di Austria yang komited untuk melabur sebanyak 8.5 bilion bagi pengeluaran integrated circuit substrate. SK Naxilis dari Republik Korea melabur sebanyak 4.3 bilion iaitu pengeluar kerajang tembaga yang merupakan antara komponen utama dalam bateri kenderaan elektrik. Dan Ryzen Energy, sebuah syarikat dari China, pengeluar produk solar berteknologi bifacial yang akan melabur sebanyak 42.2 bilion bagi tempoh 15 tahun. Tambahnya, MITI giat menjalankan inisiatif terkini dalam menarik pelaburan baharu seperti memperkenalkan dasar pelaburan baharu dengan menyasarkan pelaburan berkualiti tinggi dan berintensifkan modal. Inisiatif lain adalah meratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Seratau (RCEP) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP). Menganjurkan misi perdagangan dan pelaburan baharu dan menawarkan pakej pengecualian cukai istimewa selama 10 ke 15 tahun kepada syarikat asing. Keputusan Australia menggunakan kapal selam berteknologi nuklear adalah merupakan sovereign decision bagi meningkatkan kapasiti pertahanan negara mereka. Penjelasan mengenai kerjasama keselamatan tiga hala Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat AUKUS itu dinyatakan utusan khas Australia kepada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ishamuddin Tun Hussein dalam pertemuan pada 5 Oktober lalu. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Ikmal Isham Abdul Aziz, AUKUS jelas Australia tidak melibatkan Pakatan Ketenteraan tetapi lebih merupakan kerjasama antara negara-negara terlibat dalam perkongsian teknologi. AUKUS jelas pihak Australia katanya tidak akan melibatkan Pakatan Ketenteraan tetapi ia lebih merupakan kerjasama antara negara-negara terlibat dalam perkongsian teknologi. Malah kerjasama tersebut, pihak Australia akan menerima pemindahan teknologi kapal selam berkuasa nuklear. Australia turut menjelaskan bahawa kapal selam yang dibangunkan dengan kerjasama Amerika Syarikat dan United Kingdom itu tidak akan melibatkan penggunaan sebarang senjata nuklear. Bagaimanapun, jelas Ikmal untuk operasi atau memasuki perairan Malaysia, pihak Australia perlu mendapat kebenaran kerajaan Malaysia. Baik, keputusan membuka pintu sempadan negara akan dibuat selepas penilaian risiko semasa jangkitan COVID-19 dalam negara dibuat Kementerian Kesihatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika memaklumkan perkara itu di Dewan Negara turut menjelaskan KKM juga turut mengambil kira situasi COVID-19 dari negara asal pengabara sebelum membenarkan kemasukan mereka ke Malaysia. Sejak Jun tahun lepas, kemasukan warga negara dan warga asing seperti pelajar, diplomat, golongan profesional serta pelabur asing ke negara ini telah dibenarkan mengikut SOP ketat. Secara keseluruhannya, pihak kerajaan telah melakukan pelbagai persediaan serta kelonggaran yang diberikan dibuat secara berhati-hati dengan mengambil kira perkembangan di seluruh dunia dan juga keutamaan untuk pemulihan ekonomi. Tahbahnya SOP berkaitan perkara berkenaan terus ditambah baik di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN.
Bermula 12 Ogos lepas, kerajaan telah menetapkan semua pengembara dan warga negara perlu lengkap vaksinasi menjalani saringan COVID-19 sebelum dan selepas tiba dalam negara, selain wajib menjalani kuarantin kendiri. Perdana Menteri turut memaklumkan pembukaan semula sempadan negara kepada pengembara luar akan berpandukan kepada 6 kriteria utama penilaian risiko. Yang pertama, di negara pengembara tersebut, bilangan kes COVID dalam tempoh 14 hari kebelakangan. Berapa banyak jumlah kes. Yang kedua, kadar insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari. Yang ketiga, kadar kematian 14 hari kebelakangan per 1 juta penduduk. Yang keempat, kadar kematian kes kumulatif. Yang keenam, indeks pemulihan. Dan kelima, yang keenam, kes kumulatif COVID-19 melebihi 150,000 kes. Maknanya, sebelum kita membenarkan warga negara asing masuk ke negara kita, keadaan status di negara kita, di negara mereka itu menjadi keutamaan. Sekiranya menepati kriteria yang ditetapkan, pengembara berkenaan akan dibenarkan masuk ke dalam negara mengikut SOP dan syarat yang ditetapkan sebelum ini. Tempoh kuarantin bagi rakyat Malaysia yang pulang semula ke negara ini mungkin akan dipendekkan. Itu antara kelonggaran SOP yang akan diberikan selain pembukaan semula sektor pelancongan dan kebenaran rentas negeri selepas negara mencapai 90% kadar vaksinasi. Perincian lanjut mengenai perkara itu akan diumumkan minggu hadapan. Rakyat kita biasa pergi ada business meeting dengan izin di luar negara 3 hari. Tetapi balik 14 hari kuarantin. Jadi kita akan lihat perkara ini. Mungkin kita pendekkan. Tetapi syaratnya sebelum balik, 3 hari sebelum balik, swab test. Sampai ke Malaysia, swab test. Dan mereka itu dah pun mendapat 2 dos vaksin. Jadi mungkin ini pelonggaran boleh kita berikan kepada rakyat kita dari segi tempoh kuarantin. Tapi insyaAllah saya akan umumkan mungkin minggu depan yang lebih detail. Kerajaan akan mengadakan perbincangan dengan negara-negara yang hanya mengiktiraf penerima jenis vaksin tertentu untuk masuk ke negara mereka. Jelas Datuk Seri Ismail, ia penting bagi memudahkan urusan rakyat Malaysia untuk masuk ke negara terlibat namun tidak menerima jenis vaksin yang diiktiraf negara tersebut. Apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk mengadakan perbincangan dengan negara-negara yang berkaitan. Ya, kalau di Mekah misalnya, saya difahamkan kelonggaran telah pun diberikan untuk ke Arab Saudi. Jadi apa yang kita lakukan, kerana polisi setiap negara itu kita tidak boleh kawal. Ya, kita tidak boleh kawal kerana itu hak negara mereka. Jadi yang pentingnya adalah rundingan terus dijalankan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan mentransformasikan semua pusat internet desa dan pusat internet komuniti menjadi pusat digital ekonomi keluarga Malaysia. Menteri Bertanggungjawab Tan Sri Anwar Musa menjelaskan program itu akan digerakkan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Dan MDEC telah ditugaskan untuk menggerakkan program-program penggalakan terhadap penguasaan fintech, e-dagang dan masuk aplikasi lain yang bersama dengannya melalui program-program yang berterusan dan tersusun selain daripada kita menambah jumlah pusat digital ekonomi di seluruh negara. Jadi usaha-usaha ini akan terus dipertingkatkan bagi memastikan anak-anak muda kita menguasai bidang ini, insyaAllah. Tan Sri Anwar Musa turut memaklumkan kementerian memberi tumpuan kepada pelaksanaan program jendela bagi memastikan 98% daripada kawasan berpenduduk mendapat liputan 4G dan migrasi daripada bekalan 3G.
Peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sabah meningkat kepada 83.13% pada suku kedua tahun ini berbanding 73.41% sebelum pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada suku kedua 2020. Setakat Ogos lepas, 51 menara baru dengan teknologi 4G telah siap dilaksanakan di Sabah. Daripada jumlah 3,500 stesen pemancar sedia ada pula, 2,041 stesen pemancar telah siap dinaik taraf dan 81,268 premis telah siap dilaksanakan dengan sambungan gentian optik dan usaha menyediakan capaian jalur lebar talian tetap yang berkelajuan tinggi. Manakala di kawasan pendalaman Sabah turut diberi keutamaan melalui penyediaan perkhidmatan jalur lebar menggunakan teknologi satelit. Bagi tujuan ini, sebanyak 138 lokasi telah dikenal pasti bagi memastikan ianya dapat memberikan liputan jalur lebar di kawasan sukar diakses dengan teknologi gentian optik dan mudah alih. Inisiatif ini adalah proses pelaksanaan dan dijangka akan siap secara berperingkat mulai November 2021 sehingga awal tahun 2022. Pelaksanaan jendela akan terus digiatkan bagi memastikan impak pelaksanaannya dapat diterima dengan cepat oleh rakyat. Pelan Strategik Kebangsaan Kesihatan Mental 2020-2025 akan dibangunkan Kementerian Kesihatan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Keperluan itu bagi memastikan peningkatan kesejahteraan kesihatan mental dan mengurangkan kejadian bunuh diri. Membangunkan pelan strategik kebangsaan kesihatan mental yang telah dibangunkan melalui tahun 2020 akan sampai ke 2025 yang akan dilancarkan pada 10 hari bulan Oktober ini sempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan jelas strategi ini adalah untuk mencegah isu tingkah laku bunuh diri dan memfokuskan kepada kolaborasi antara agensi, kerajaan, swasta dan NGO bagi mempromosikan kesihatan mental kepada kumpulan sasar, meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental, meningkatkan strategi pencegahan bunuh diri dan kesiapsiagaan kesihatan mental dalam menghadapi kecemasan, krisis dan bencana. Kementerian juga akan mengukuhkan program kesihatan mental di peringkat komuniti. Pembangunan vaksin COVID-19 pertama negara sepenuhnya diterajui pakar tempatan di Institut Pendidikan Perubatan IMR dengan kerjasama pakar dari Universiti Putrah Malaysia dan Institut Pendidikan Veterinar. Penghasilan vaksin COVID ini akan mengambil masa untuk mencapai tahap keselamatan dan keberkesanan melalui kajian klinikal fasa ketiga serta kelulusan bahagian Regulatory Pharmacy Negara atau NPRA sebelum vaksin tersebut dapat digunakan oleh masyarakat di Malaysia. Penyelidikan vaksin ini merupakan bidang baru yang diceburi dan akan boleh digunakan rakyat Malaysia selepas keputusan kajian praklinikal untuk haiwan dan praklinikal untuk manusia menunjukkan vaksin selamat dan berkesan. Pengguna MySejahtera boleh menguaskini keputusan ujian kendiri melalui aplikasi itu di bahagian Helpdesk. Bagi individu yang telah membuat penilaian kendiri dan didapati positif COVID-19, mereka akan mendapat email daripada MySejahtera untuk dimaklumkan status terkini. Pengguna MySejahtera boleh menguaskini keputusan ujian kendiri seperti ujian RTK ataupun saliva test melalui aplikasi MySejahtera di bahagian Helpdesk ataupun HES, dan semua individu yang membuat ujian makma COVID-19 dan telah dapati positif akan menerima SMS dan notifikasi ringkas melalui MySejahtera untuk memaklumkan mereka keputusan ujian tersebut.
Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat setuju terima kepada 3 syarikat pembekal kit ujian saringan kendiri COVID-19 untuk sekolah pada 13 September lepas dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah 9.72 juta ringgit. Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidin berkata perkara itu diputuskan selepas Jawatankuasa Rundingan Harga KPM mendapati 3 syarikat itu berjaya memenuhi asas pertimbangan yang telah ditetapkan. Memandangkan kit ujian saringan kendiri COVID-19 ini perlu dibekalkan di sekolah sebelum sesi persekolahan bermula pada 3 Oktober 2021 atas faktor kesegeraan. KPM telah mengemukakan permohonan untuk melaksanakan perolehan ini secara rundingan terus pada 9 Ogos 2021. Permohonan ini diluluskan oleh Kementerian Keuangan Malaysia MOF pada 1 September 2021. Penghantaran kit ujian saringan kendiri COVID-19 disempurnakan semua syarikat ke 140 pejabat pendidikan daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri ke seluruh negara pada 25 September lepas untuk sesi pembukaan sekolah pada Oktober hingga Disember ini. Sejak 2009 hingga September lepas, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah menyelesaikan 215 projek perumahan swasta terbengkalai merangkumi 59,090 unit rumah melibatkan 39,247 pembeli. Ia berikutan sehingga 30 September lepas, sebanyak 79 projek perumahan swasta meliputi 17,724 unit rumah telah disahkan terbengkalai di Semenanjung Malaysia melibatkan 11,824 pembeli. Berdasarkan analisa yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, punca kepada 79 projek perumahan terbengkalai telah diklasifikasikan seperti kategori seperti berikut. Pertama, tahap kewangan syarikat yang amat lemah yang terdiri daripada 65 projek. Tidak memenuhi syarat pembangunan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Kelemahan pengurusan projek oleh syarikat. Pemaju asal tidak dapat dikesan. Bantahan pemajuan perumahan oleh penduduk sekitar. Masalah pemindahan setinggan menyebabkan pemajuan tidak dapat diteruskan. Masalah kontraktor yang dilantik oleh pemaju tidak cekap. Dan juga yang paling utama antaranya ialah projek itu sendiri tidak berdaya maju ataupun viability of the project has not been solid. Bagi pemulihan projek perumahan swasta terbengkalai di Sabah dan Sarawak pula dipantau secara terus kerajaan negeri masing-masing mengikut enakmen pemajuan perumahan, kawalan dan perlesenan 1978 bagi negeri Sabah dan Ordinan Pemaju Perumahan, Kawalan dan Perlesenan 1993 dan Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan, Kawalan dan Perlesenan 1998 bagi negeri Sarawak. RM84 juta diperuntuk bagi pembangunan kampung baru tahun ini untuk kemudahan infrastruktur dan komuniti di kawasan berkenaan. Daripada peruntukan itu, RM69 juta adalah untuk program pembangunan infrastruktur, RM5 juta untuk program bantuan baik pulih rumah dan RM10 juta untuk skim pinjaman khas penduduk kampung baru. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 84 juta bagi pembangunan kampung baru pada tahun 2021. Peruntukan pembangunan kampung baru ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam membangun dan meneruskan program-program pembangunan kemudahan infrastruktur dan komuniti di kampung baru. Pecahan peruntukan program pembangunan kampung baru adalah seperti berikut. Yang pertama, program pembangunan infrastruktur sebanyak 69 juta. Yang kedua ialah program bantuan baik pulih rumah sebanyak 5 juta. Dan yang ketiga ialah program skim pinjaman khas penduduk kampung baru sebanyak 10 juta. Sehingga Jun lepas, sebanyak 158 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK masih belum dilantik, terutamanya di Johor yang mempunyai 123 kampung baru. Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan sehingga 30 September lepas, 77 individu didakwa atas kesalahan menggunakan kad pengenalan palsu juga menggunakan kad pengenalan individu lain.
Bagi tempoh sama, 176 operasi penkuasaan telah dilaksanakan Jabatan Pendaftaran Negara JPN di seluruh negara melibatkan 153 operasi penkuasaan kendalian JPN dan 23 operasi bersepadu bersama agensi penkuasaan lain. Bagi mengelakkan isu kad pengenalan palsu, Kementerian Dalam Negeri KDN sentiasa mengkaji untuk memperbarui kad pengenalan dengan ciri keselamatan yang lebih canggih. Berhubung dengan usaha memperbarui kad pengenalan dengan ciri keselamatan yang lebih canggih, Kementerian melalui JPN sentiasa terbuka untuk mengkaji dan menambah baik kualiti MyKad struktur baharu serta sedia ada dari masa ke semasa sejak ia diperkenalkan pada tahun 2001. Mana-mana individu atau institusi yang meragui ketulinan dokumen pengenalan diri disaran merujuk perkara itu ke KDN atau JPN bagi tujuan semakan data dan pemeriksaan fizikal dokumen. Perbincangan mengenai larangan penjualan minuman keras di kedai runcit, kedai serba neka dan kedai ubat Cina di ibu negara masih diteruskan untuk mencapai kata sepakat semua pihak terlibat sebelum penguasaan larangan penjualannya dilaksanakan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidam Kassim berkata, ia untuk mendapatkan pandangan mengenai garis panduan lesen minuman keras LMK. Dalam menyediakan garis panduan tersebut, sesi libat urus telah dilakukan oleh DBKL untuk mendapatkan pandangan pemegang taruh berkaitan seperti persatuan-persatuan pembuatan, pembungkusan dan penjualan liquor dengan izin serta pertubuhan bukan kerajaan atau NGO masyarakat seperti Pertubuhan Keselamatan Anak-anak Malaysia. Secara umum, rata-rata NGO masyarakat menyatakan kegesaran dan rungutan mereka terhadap keselamatan masyarakat dan peningkatan masalah sosial disebabkan kemudahdapatan kepada minuman keras. Sehingga kini terdapat sejumlah 1,140 premis yang telah diluluskan lesen minuman keras di Kuala Lumpur, terutamanya dalam kategori hotel, pub dan bar. Manakala kedai runcit arak khusus adalah sebanyak 189 premis diluluskan. Baik, Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan mengumumkan penarikan diri daripada pencalonan sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Faktor utama keputusan itu dibuat, katanya, adalah untuk menumpukan lebih perhatian kepada kerja-kerja sebagai Setiausaha Agung UMNO, lebih-lebih lagi dalam suasana politik mencabar ketika ini. Selain mahukan lebih banyak ruang untuk mengutarakan pandangan di Dewan Rakyat sebagai Ahli Parlimen. Saya telah memaklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi pagi ini. Saya juga telah berjumpa dengan beliau, ya, dan saya juga telah berjumpa dengan Speaker Datuk Azhar Harun mengenai keputusan yang saya buat ini. Oleh itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentunya akan menamakan calon lain. Perbincangan juga telah dibuat bersama Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden UMNO termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Sebagai keluarga Malaysia, pastikan anda sihat dan tidak bergejala sebelum pergi melancong atau ke mana-mana destinasi. Saya Mohan Cina Sami, selamat malam dan salam sejahtera.